Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asir 'alaika yasir. Allahumma tamina bil khair. Allahumma tamina bil khair. Allahumma tamina bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton pendengar yang dirahmati Allah Taala sekalian, alhamdulillah pertamanya kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada malam ini pada 29 Mei 2021 yang bersamaan pada malam ni kita telah masuk pada malam yang ke-18, yang tadi 17, malam ni dah masuk malam yang ke-18 Syawal 1442 Hijrah. Alhamdulillah terafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Taala, tuan-tuan, kerana dengan limpah rahmatnya dapat bersama-sama kita meneruskan program sembang santai kita dalam membicarakan buku Mukhtasar Ilmu Falak ini. Alhamdulillah. Dan dibuat terima kasih kepada bahagian falak dan sumber maklumat Jabatan Mufti Negeri Sembilan kerana menganjurkan program pengisian bicara santai falak pada malam ini, dan juga pada malam-malam yang lainnya juga ada pengkuliah-pengkuliah daripada tuan-tuan guru, daripada para ilmuwan yang turut berkongsi ilmu dan juga pengalaman mereka dalam ruang atas talian ini. Dan ini kesempatan yang cukup baiklah bagi kita ya, dalam tempoh PKP ini, untuk kita mengisi ruang-ruang masa yang ada untuk kita tambah lagi ilmu kita, kefahaman kita dalam agama, sehingga Allah Ta'ala sebutkan ma yuridillah bihil khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Ta'ala nak kepadanya satu kebaikan, maka Allah Ta'ala akan berikan kepadanya kefakihan ataupun kefahaman dalam agama, insya-Allah. Dan tuan-tuan, terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang bersama-sama dengan kita pada malam ini, alhamdulillah. Dan insya-Allah tuan-tuan, saya rasa pada 2-3 hari ini mungkin suasana ataupun aktiviti falak agak kata apa, meriah dan juga agak padat juga. Seperti mana yang kita sedia maklum, 26 hari bulan hari itu berlaku gerhana bulan penuh. Dan ada juga yang mengalami gerhana bulan separa, dan ada negeri-negeri yang alhamdulillah dapat melakukan cerapan, dan ada juga negeri-negeri yang tak dapat kerana mendung hujan, macam kami di Perak waktu gerhana bulan hari itu mendung, dan sebelum itu hujan. Ala kulli hal, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang pentingnya pada malam tersebut kita dapat melaksanakan solat sunat gerhana bulan yang merupakan sunnah Nabi SAW, dan itulah yang terlebih aula, itulah terlebih penting dalam kita menghadapi gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Di samping kita melihat pada gerhana tersebut yang telah pun dipesan oleh tuan-tuan guru, para khatib kita, bahawa bagaimana gerhana itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan kepada kita bahawa bagaimana Allah Taala boleh memberikan cahaya dan Allah Taala boleh mengambil semula cahaya itu. Dan pada 28 Mei kemarin yang lepas, baru saja kita bersama-sama menentukan arah kiblat kita dengan merujuk kepada peristiwa Istiwa Azam. Jadi hari ini pun insya-Allah kita akan bincangkan sedikit berkaitan dengan Istiwa Azam, walaupun mungkin tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang telah mengikuti beberapa siri wacana ilmu dan juga perkongsian berkaitan dengan Istiwa Azam telah pun dinyatakan dalam beberapa kuliah ataupun beberapa penceramah yang juga telah menguraikan dengan panjang lebar berkaitan dengan Istiwa Azam ni. Tapi insya-Allah pada malam ni saya akan ulas sedikitlah berkaitan dengan peristiwa Istiwa Azam ini, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada malam ini insya-Allah kita akan teruskan kuliah kita pada malam ini, dan insya-Allah kita akan masuk dalam perbahasan iaitu dalam penentuan arah kiblat. Dan insya-Allah kita dah masuk pada siri yang ke-15 alhamdulillah. Dah tak sedar siri ke-15 dah tuan-tuan Rasa macam sekejap saja baru kita bermula. Allahu akbar. Baik.
Tuan-tuan, mukadimah pada kuliah kita malam ini insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ila rabbika kaifa madda dhilla walau syaa'a la ja'alahu sakina summa ja'alna asy-syamsa 'alaihi dalila summa qabadnahu ilaina qabdan yasira. Surah Al-Furqan ayat 45 hingga 46, firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, tidakkah engkau melihat kekuasaan Tuhanmu bagaimana ia menjadikan bayang-bayang itu terbentang luas kawasannya, dan jika ia kehendaki tentulah ia menjadikannya tetap tidak bergerak dan tidak berubah. Kemudian kami jadikan matahari sebagai tanda yang menunjukkan perubahan bayang-bayang itu, kemudian kami tarik balik bayang-bayang itu kepada kami dengan beransur-ansur. Masya Allah, tuan-tuan. Ayat ini satu, saya kira saya cuba nak highlightkan pada malam ini kerana pada 26 dan juga 28 yang lepas kita telah pun sebenarnya berhadapan dengan satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang namanya bayang. Dalam bahasa Arab kita sebut sebagai zil. Di mana kalau kita lihat bayang ini adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam fenomena ataupun dalam peristiwa gerhana, maka bayang ini kita sebut sebagai umrah, sebagai umrah ataupun penumrah lah. Di mana bayang ketika mana gerhana bulan hari itu, bumi telah melindungi cahaya matahari daripada jatuh ke atas bulan, dan bulan ketika itu masuk dalam bayang bumi sehingga menyebabkan ketika itu bulan tidak mendapat cahaya yang cukup, sehingga merubah warnanya daripada putih cerah gemerlapan bercahaya bersinar-sinar, tetapi pada malam gerhana tersebut dia menjadi merah gelap, dengan nama-nama yang telah pun tuan-tuan biasa dengar lah. Saya tak nak ulas dan berkaitan dengan nama-nama itu. Ala kulli hal, nak menunjukkan di sini bahawa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bayang itu untuk menutupi satu objek yang saiznya itu adalah 1/3 daripada saiz bumi. Kalau tersilap, minta tolong betulkannya. Saiz bulan itu 1/3 daripada saiz bumi. Bayang bumi jatuh ke atas bulan sehingga cahaya bulan itu hilang. Masya Allah. Dan pada 28 Mei yang lepas, pada kemarin, pada petang, 5.16 petang, kita sekali lagi melihat kepada bayang. Kali ini bayang itu kita manfaatkan untuk mencari arah kiblat. Masya Allah. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana bayang itu yang Allah Ta'ala alam, tuan-tuan, kalau dari sudut kita lah melihat kepada, kalau kita kata nikmat itu mungkinlah kita kata kekayaan. Kalau kata nikmat itu, kalau siang hari itu nikmatnya mungkinlah cahaya matahari itu nikmat. Tetapi rupanya bayang ini juga suatu nikmat. Bayang ini juga suatu benda yang Allah Ta'ala nak tunjuk bagaimana dengan bayang itu Allah Ta'ala boleh beri manfaat yang cukup besar kepada manusia, kepada makhluk. Masya Allah. Dan sebab itulah tuan-tuan, kita dapat lihat bahawa bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini bahawa bayang itu Allah Ta'ala jadikan sebagai salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, yang mana bayang ini ada kaitannya dalam konteks ini kalau kita lihat dengan matahari. Masya Allah. Ini kalau kita lihat dalam tafsir ayat kauniyah ni memang saya rasa sangat menarik lah untuk kita bincang, insya-Allah. Ala kulli hal, tuan-tuan, nak sebut di sini bahawa bagaimana cahaya matahari yang Allah Ta'ala jadikan itu satu nikmat, tetapi dalam masa yang sama juga bayang itu juga satu nikmat. Kalau kita nak kiaskan dalam kehidupan kita pada hari ini, tuan-tuan, kalau hari ini mungkinlah dalam pandemik COVID-19 ini ada sahabat-sahabat kita diuji, Masya Allah. Moga-moga Allah Ta'ala berikan pahala yang banyak kepada tuan-tuan dan perempuan sekalian yang diuji oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Mungkin hilang punca pendapatan dalam keadaan mungkin tidak boleh berniaga dan sebagainya. Mungkin kita menganggap bahawa rezeki itu satu nikmat. Seperti mana cahaya matahari yang merupakan satu nikmat. Tapi rupa-rupanya mungkin Allah Ta'ala yang lebih tahu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bahawa bayang ini yang kita kata lawan kepada cahaya yang terang itu, rupa-rupanya mungkinlah dalam keadaan pada hari ini kita berada dalam keadaan susah, sukar dan sebagainya, mungkin juga ia adalah satu nikmat yang kita sendiri tidak tahu tentang hikmah di sebaliknya itu. Kata tuan guru kami lah, tuan-tuan,
pada Ustaz Nafiah, maknanya kalau disebut bahawa pada waktu pagi bila matahari naik, pada waktu matahari naik, tuan-tuan, ada tempat yang tak dapat bayang pada waktu pagi. Tetapi insya-Allah bila matahari sudah beralih pada waktu petang, maka kawasan tersebut akan dapat juga cahaya mataharinya. Itulah tuan-tuan, maknanya mungkin pada hari ini tuan-tuan kita susah, tetapi insya-Allah esok lusa kita akan senang. Wallahu taala alam tuan-tuan. Moga-moga Allah Taala berikan kebaikan, pahala yang banyak kepada tuan-tuan yang telah diuji oleh Allah Taala, dan juga tuan-tuan kepada kita yang masih lagi sihat walafiat, juga bersyukur pada Allah Subhanahu taala atas nikmat ini. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah kita lanjutkan perbahasan kita di dalam penentuan arah kiblat ini, insya-Allah. Baik tuan-tuan ya. Okey. Ini antara satu benda yang menariklah untuk saya highlightkan. Mungkin nampak macam pelik sikit gambar ni, apa tiba-tiba gambar peta orang menonggek ni kan. Okey, baik. Ini suatu perkara yang saya nak kongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian berkaitan dengan kalau kita lihat dalam konteks kita di bumi ni tuan-tuan ya. Dan bumi ni, kalau sekiranya kita berada di, contohlah kalau sekarang ni saya kata saya berada di Ipoh, location ni Ipoh. Kawasan yang bertentangan dengan Ipoh ni, orang kata di sebalik, oleh kerana bumi ni bulat, maka di sebalik sebelah sana tu di mana jarak antara saya di Ipoh ni dengan satu lokasi lagi yang kalau ikutkan ni disebut antipod. Antipod ni adalah orang kata apa, satu kawasan yang di sebalik ataupun di setentang daripada kalau kita ada dekat bumi kat sini, bumi kat sini, makna setentang di sebelah sini. Makna kalau Ipoh ni dia punya ni dekat Ecuador. Dekat Ecuador, maknanya berada di kawasan Ecuador. Okey. Cuma menariknya bila kita lihat kawasan Mekah ataupun Kaabah ni, Mekah ataupun Kaabah di kawasan sini, antipodnya itu adalah terletak di lautan Pasifik, di lautan Pasifik. Satu perkara yang wallahu ta'ala alam tuan-tuan, apakah rahsia di sebaliknya ini. Maknanya kalau kita tengok ni, yang setentang dengan Mekah ni bukan darat tetapi adalah lautan. Antipod dia tu. Bila kita lihat di sini, yang saya dapat, kalau kita fikir-fikirlah dengan fikir yang mudah, fikiran yang mudah, macam saya contoh bertugas di Jabatan Mufti menentukan arah kiblat masjid dan juga surau. Kalau contohnya kawasan ini tuan-tuan, dia kalau kawasan tu bertentangan di sana, kalau tuan-tuan masih ingat perbahasan kita berkaitan dengan arah kiblat ni, dia melibatkan arah dan juga jarak kan. Kalau tuan-tuan masih ingat, arah dan juga jarak. Jadi antipod ni adalah kawasan di mana yang bertentangan, yang mana jarak dia Mekah dengan lautan point ini, dengan lokasi ini dia sama jauh. Tuan-tuan lalu kod utara pun sama jauh, kod timur pun sama jauh, kod barat pun sama jauh, kod selatan pun sama jauh. Jadi wallahu ta'ala alam tuan-tuan, kalaulah kawasan ini adalah kawasan daratan, tentu sekalilah orang kata apa, kalau kita nak buat masjid ataupun nak buat surau, tentu sekalilah masjid dan juga surau dekat kawasan ini jadi haru biru. Maknanya boleh pusing ke mana saja yang dia nak, nampak macam okey lah, tetapi kalau kita tengok masjid dan surau tu akan jadi yang ini belah utara, yang ini belah selatan, yang ini belah timur, yang ini belah barat. Jadi boleh pergi ke mana hala saja yang mereka nak, kerana kedudukan mereka daripada kawasan ini adalah lautan Pasifik ini sebenarnya adalah arah hadap mereka itu boleh pergi ke arah utara, selatan, timur ataupun barat menghadap kepada Mekah. Kerana kedudukan mereka, jarak mereka itu adalah sama saja, daripada utara pun sama, daripada selatan pun sama, daripada timur pun sama, daripada barat pun sama. Okey. Jadi inilah hikmahnya, mungkinlah insya-Allah. Saya pun tak pasti, wallahu ta'ala alam, tetapi kalau kita dapat fikir dengan akal kita yang cetek ini, mungkin itulah hikmahnya, sementara Allah Ta'ala lah yang lebih tahu hikmah yang besar di sebaliknya itu. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita pergi kepada cara mengetahui arah kiblat. Okey, ni tuan-tuan boleh rujuk halaman 88 dalam buku kita. Halaman 88 dalam buku kita, tuan-tuan boleh lihat
Okey, yang ada buku tuan-tuan boleh lihat halaman 88 cara mengetahui arah kiblat. Baik. Di dalam kitab seperti Kifayatul Akhyar, Fiqh Manhaji ni kitab-kitab yang saya rasa selalu dirujuklah oleh tuan-tuan guru, para asatizah kita dan juga ustaz-ustaz yang mengajar kat masjid dan surau dan sebagainya. Kitab Kifayatul Akhyar dan Fiqh Manhaji ada dua keadaan ketika mana seorang itu nak mengetahui arah kiblat. Baik. Secara umumnya seperti mana yang saya kongsikan dalam slide ini, dia ada dua keadaan. Yang pertama, dekat dan juga melihat Kaabah. Dekat dan juga melihat Kaabah. Yang kedua, jauh atau tidak dapat melihat Kaabah. Okey, baik. Dua keadaan ini tuan-tuan yang mungkin kita berhadapan dengan salah satu daripada situasinya itu. Kita ada dalam Masjidil Haram, kita nampak Kaabah itu dengan mata kasar kita. Ataupun mungkin kita berada di dekat atas hotel tu kan. Atas hotel tu tuan-tuan mungkin yang ada kesempatan sembahyang dekat atas hotel apa, atas Hilton ke apa ya, walaupun luar daripada Masjidil Haram tapi nampak Kaabah itu. Okey, baik. Jadi macam mana hukum dia? Dan kalau sekiranya kita yang berada di Malaysia ni jauh daripada Kaabah, ataupun tuan-tuan kalau biasa tuan-tuan yang pergi Masjidil Haram tu, kan Masjidil Haram ni dia banyak tingkat kan, kadang-kadang kita datang lambat, guard dah tutup dah pintu utama tu, dia suruh duduk di bawah. Duduk di bawah itu memang tak nampak lah Kaabah itu. Maka ketika itu pun dia masuk dalam konteks ini. Baik. Jadi dalam kitab Kifayatul Akhyar dan kitab Fiqh Manhaji bahagikan kepada dua keadaan. Pada dua keadaan. Baik, yang pertama, orang yang berada berdekatan dengan Kaabah, ataupun saya tambah tadi yang melihat Kaabah, berdekatan dan juga yang melihat Kaabah. Maka bagi mereka ini perlulah menghadap arah kiblat dengan ain Kaabah itu sendiri ataupun zat Kaabah itu sendiri. Jika sebahagian dari anggota badannya keluar dari garis lurus Kaabah, maka batallah solatnya menurut qaul yang asah. Bagi mereka tidak sah untuk berijtihad, melainkan perlulah ia berasaskan kepada keyakinan. Baik, maknanya kalau sekiranya tuan-tuan berada dalam Masjidil Haram, dalam keadaan tuan-tuan boleh melihat kepada Kaabah, maka ketika itu hendaklah menghadap Kaabah secara yakin, iaitu dengan melihat Kaabah itu sendiri dan pastikan arah badan kita ini, terutama dada kita ini, tidak keluar daripada Kaabah. Maknanya jangan biarkan badan kita ini separuh menghadap Kaabah, separuh tak menghadap. Dia kena keseluruhannya itu menghadap ke arah Kaabah. Itu apa yang telah disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, mengatakan bahawa bila kita menghadap ataupun melihat Kaabah itu, boleh melihat Kaabah, maka ketika itu kita hendaklah menghadap secara yakin. Menghadap secara yakin ni maknanya kita lihat dengan mata kasar kita, itulah Kaabah. Mana Kaabah itu depan kita, kita tunjuk. Kalau orang Melayu ni dia suka tunjuk bukan dengan jari tuan-tuan, tunjuk dengan mulut. Itu baik. Tunjuk bahawa itu adalah Kaabah. Baik. Dan bukan saja berdekatan ataupun melihat Kaabah. Baik. Sedikit tuan-tuan dalam kitab Sabilul Muhtadin, masya-Allah kan, saya selalu meng-highlightkan kitab Sabilul Muhtadin ini. Di samping dia adalah satu kitab yang sangat bagus, sangat baik untuk dibaca dari sudut ilmu fiqahnya, dia juga adalah satu kitab yang juga baik dan juga bagus dari sudut ilmu falaknya, insya-Allah. Baik. Dalam kitab Sabilul Muhtadin dia kata apa? Orang yang solat, ni kes ni agak istimewa sikit lah. Tetapi tak tahulah bila kita ni ada kesempatan ataupun ada ke masa boleh kita buat begitu. Baik. Apa dia? Contoh dia kata apa? Orang yang solat di dalam Kaabah. Ataupun di atas Kaabah, sutuh Kaabah. Maknanya sembahyang di dalam Kaabah. Ataupun dia sutuh duduk atas, sembahyang atas Kaabah itu. Maka ketika itu tuan-tuan, boleh ke tidak? Maknanya dia dah kalau kita kata sembahyang menghadap ke arah Kaabah kan. Tapi kalau dia dah ada dalam Kaabah tu, mana dia nak hadapnya? Dia nak hadap ke mana? Maka dalam ini tuan-tuan, kitab Sabilul Muhtadin mengatakan bahawa boleh, sunat, harus untuk dia sembahyang di dalam Kaabah itu. Sembahyang dalam Kaabah itu. Cuma disebutkan di sini bahawa sunat untuk dia menghadap ke arah apa disebut sebagai jidar, iaitu dinding.
dinding Kaabah itu. Kalau boleh jangan dihadap ke arah pintu yang terbuka itu. Kalau boleh jangan dihadap ke arah pintu yang terbuka, tetapi hadaplah ke arah dinding Kaabah itu. Mana bolehlah dinding Kaabah sebelah mana yang dia nak hadap tu boleh. Ataupun semayang di atas sutuh. Semayang atas Kaabah tu. Allah, tak tahulah kan. Bila agaknya kita nak semayang atas sutuh tu, nak semayang depan Kaabah itu pun Allah Akbar. Atas sutuh, maka dia kata hadap sesuatu di atas itu yang sambung juga dengan Kaabah. Maksudnya sunat untuk kita sembahyang di atas itu dengan menghadap kepada suatu, orang kata apa, macam jidar. Kalau kita tengok binaan Kaabah itu pun sebenarnya atas Kaabah tu dia ada macam dinding, dia tinggi sikit kan dalam beberapa hasta. Maka kita hadap ke arah itu, maka hukumnya itu adalah harus ataupun sunat. Jadi kalau kita sembahyang di dalam Kaabah, maka ketika itu ada hukum khas dalam hal itu. Dan termasuk juga yang dikatakan orang yang melihat Kaabah ini dalam kitab Sabil Muhtadin, dia sebut bahawa dia buat satu contoh. Contohnya seorang itu berada di atas Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais ni tuan-tuan, kalau kita lihat Kaabah itu, dia berada sebelah timur Kaabah tu kan, Jabal Abi Qubais. Maka kalau seorang itu berada di atas Jabal Abi Qubais itu, maka ketika itu dia akan dapat melihat Kaabah itu. Itu mungkin dalam konteks sebelum Masjidil Haram ini mengalami pembinaan pada zaman sekarang ni lah. Wallahu a'lam tuan-tuan, saya pun tak pernah naik atas Jabal Qubais tu. Tapi bila seseorang itu ada di atas Jabal Qubais itu, maka dikatakan seorang itu boleh melihat Kaabah. Ataupun dalam contoh yang saya berikan tadilah, tuan-tuan semayang dekat Hotel Hilton yang berapa tingkat tu, maka tuan-tuan nampak Kaabah, maka ketika itu dalam konteks ni perlulah menghadap ke arah Kaabah itu dengan yakin. Baik, itu hal yang pertama. Yang kedua, iaitu orang yang berjauhan dengan Kaabah, jauh daripada Kaabah. Jauh daripada Kaabah termasuklah bila kita keluar daripada Mekah tu, keluar daripada Masjidil Haram tu, kita dah ada di Madinah, kita dah berada luar daripada Mekah, dah berada di Malaysia contoh dan sebagainya, maka kita termasuk dalam keadaan yang kedua ini, berjauhan daripada Kaabah. Maka bagi mereka perlulah menghadap ke arah kiblat dengan ain Kaabah, namun memadai berasaskan dalil-dalil yang zanni, jika tidak boleh berasaskan dalil qat'i yakin. Dari sudut mazhab Syafi'i, sebenarnya dalam masalah kiblat ni memang agak ketat sikit lah. Memang agak ketat sikit. Namun ala kulli hal tuan-tuan, saya tidaklah nak berhajat untuk membahaskan perbahasan yang memang agak panjang ini kalau kita bahaskan, tetapi cukuplah kita katakan bahawa dari sudut mazhab Syafi'i, hadap ke arah ain Kaabah, dia kena menghadap ke arah ain Kaabah itu, tetapi memadai berdasarkan kepada dalil-dalil yang zanni. Yang inilah yang kita akan bahaskan, apakah dalil-dalil yang zanni ini, yang mana nanti insya-Allah kita akan bahaskan dari sudut ijtihad ni macam mana. Baik. Dan dalam kitab Kifayatul Akhyar pula, boleh dikatakan kalau kita merujuk kepada perkiraan. Maknanya kita boleh menggunakan hisab falak untuk menentukan arah kiblat kita ini, termasuk dalam apa yang disebut sebagai dalil-dalil yang zanni. Baik. Dalam kitab Sabil Muhtadin, nak sambung sikit daripada perkara yang kedua ini juga, disebut bahawa maknanya kalau seorang itu berjauhan daripada Kaabah, maka ketika itu dia ada step-step dia lah, ada step-step dia bagaimana dia perlu untuk mencari arah kiblat. Kita akan lihat nanti ni insya-Allah. Tetapi nak sebutkan di sini bahawa boleh ke tidak ataupun perlu ke seorang itu setiap kali dia nak solat, terutama di masjid ataupun di surau ataupun di rumahnya yang sudah ada tanda arah kiblat yang ditandakan dengan peristiwa azam itu, adakah perlu setiap kali dia nak solat maka dia kena semak sekali lagi arah kiblat tersebut? Sehingga ada soalan yang orang bertanya, adakah arah kiblat ni berubah-ubah sampai kita kena semak setiap tahun? Maknanya di situ. Jadi ada dalam kitab fiqh ada satu istilah disebut sebagai mihrab mu'tamad. Mihrab mu'tamad ni apa dia? Iaitu satu kedudukan, ataupun kalau kita kata mihrab, kita bagi masjid kita dapat mihrab kan. Maknanya itu adalah
yang disebut dalam kitab Sabilul Muhtadin, dia sebut bahawa itu mihrab bagi orang Islam. Mihrab bagi orang Islam di sesuatu kawasan yang banyak sekali orang solat di dalamnya, disebut dalam kitab Sabilul Muhtadin. Maknanya orang dah sembahyang menghadap ke arah itu dah selama ini, dah banyak sekali orang sembahyang ke arah itu dan selamat ia daripada dicela. Maknanya tak ada siapa pun yang ragu-ragu ataupun syak ataupun orang kata apa, kita kata al-yaqin la yuzabil syak tu, ataupun kita kata ada orang yang mahir ataupun ada orang yang pernah menegur bahawa arah kiblat itu salah. Tak ada. Disela oleh orang yang tahu akan dalil kiblat dan tiada zahir punya khata', tidak nampak jelas ada kesalahan dari sudut arah kiblat itu. Maka ini ada satu istilah yang disebutkan, iaitu mihrab mu'tamad. Dalam persoalan kiblat ini ada satu istilah disebut mihrab mu'tamad. Dia juga boleh dijadikan sebagai dalil untuk merujuk kepada arah kiblat. Okey, baik. Jadi dalam slide itu saya cuba untuk meringkaskan perbezaan di antara dua ni bagi orang yang berdekatan dan juga orang yang berjauhan, bagi orang yang melihat, bagi orang yang tidak dapat melihat. Maknanya orang yang dekat dan juga melihat Kaabah, dia hendaklah yakin itu disebut kiblat itu kiblat yakin. Tetapi bagi orang yang jauh ataupun tak dapat melihat Kaabah, maka disebut sebagai kiblat itu kiblat dhanni. Baik. Yang kedua, betul-betul menghadap ke arah kiblat. Bagi orang yang dekat dan juga melihat Kaabah, dan bagi orang yang jauh, orang yang tidak dapat melihat Kaabah, maka dimaafkan dengan selisih yang sedikit itu. Dan bukan dibuat dengan sengaja. Baik. Yang ketiga untuk yang orang dekat dan juga melihat, dia hendaklah melihatlah. Dia kena melihatlah Kaabah. Tengok dengan mata kasar, itu Kaabah, maka ketika itulah dia solat. Bagi orang yang jauh daripada Kaabah, jauh daripada Mekah, maka macam mana dia nak melihat? Maka ketika dia melihat itu dengan apa? Dengan ijtihad. Dia lihat dengan akal. Okey, baik. Jadi ini perbahasan berkaitan dengan bagaimana untuk menentukan arah kiblat dalam dua keadaan, iaitu dekat dan juga jauh. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, petunjuk-petunjuk arah kiblat ini, ini tuan-tuan lihat pada halaman 91, halaman 90 nanti insya-Allah saya akan patah balik ya. Petunjuk-petunjuk arah kiblat. Bagi kalau sekiranya seorang itu ada tiga keadaan lah, ada tiga keadaan. Kalau dalam kitab-kitab fiqh disebut, ini yang saya sebutkan tadi, antara tertib dia. Di mana kalau sekiranya seorang itu jauh ataupun tidak dapat melihat Kaabah, dan jauh dan juga tidak dapat melihat Kaabah, maknanya dalam konteks macam tadilah, jauh, kita ada dekat Malaysia, kita ada di mana di Australia, sebut Australia pula ni, ataupun kita berada dekat England, ataupun kita ada dekat Negeri Sembilan, Negeri Sembilan, ataupun kita ada dekat mana-mana negara lah, kecuali daripada berada dalam sekitar Masjidil Haram, maka tak nampak Kaabah ataupun jauh daripada Kaabah. Ataupun ketika mana kita solat, kita tiada mihrab mu'tamad. Ni dalam gambar ni ada saya kongsikan gambar bagaimana bentuk mihrab itu. Maknanya bila kita sembahyang di masjid di surau tu, biasanya itu kita ada mihrab, maka ketika itu tak perlu ijtihad lah kan, tak perlu buka kompas dan sebagainya, cukup sekadar kita taklid ataupun ikut saja arah kiblat yang ada di masjid ataupun di surau tersebut. Cukup begitu. Okey, baik. Ataupun tiada khabar orang yang adil, maknanya kalau kita nak sembahyang tersebut, kita sembahyang dekat rumah anak kita, sahabat kita, ataupun sembahyang di rumah guru kita, maka ketika itu kita tanya kepada ni, arah kiblat mana ni? Maka dia kata yang sini, hadap ke arah sini. Maka ketika itu kalau kita yakin, maknanya khabar orang yang adil itu, kalau guru kita, tuan guru kita, contohlah kita solat di rumah tuan guru kita, tuan Afadil Ustaz Nafiah, Ustaz Nafiah kata ini kiblat, takkan kita nak kata betul Ustaz, ada kiblat arah ni kan. Tu sekalilah kita taklid saja, kita ikut saja berkaitan dengan arah kiblat tersebut. Kalau sekiranya tak ada ketiga-tiga ini, barulah kita akan ijtihad. Okey. Maka dalam halaman 91 ni, maka disebutkan bahawa ijtihad
untuk menentukan arah kiblat ini tidak sah jika tidak menggunakan dalil-dalil petunjuk arah kiblat. Di sinilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau tuan-tuan masih ingat perbahasan kita sebelum ini bahawa apabila seseorang itu yang kata apa hukum menuntut belajar ilmu berkaitan dengan penentuan kiblat ini. Apakah hukum menuntut ilmu berkaitan dengan penentuan kiblat ini? Maka dia ada beberapa tahap kan, tuan-tuan masih ingat fardu ain, ada yang kata fardu kifayah. Baik, jadi kalau sekiranya tuan-tuan seorang itu dia tidak belajar ataupun tak tahu tentang dalil-dalil petunjuk arah kiblat, macam mana dia nak berijtihad? Macam mana dia nak berijtihad? Ijtihad ni suatu benda yang orang kata kena buat sungguh-sungguh. Kena buat sungguh-sungguh. Kalau macam contoh kita nak menulis tesis ataupun nak menulis satu perbahasan lah tuan-tuan ya. Sebelum kita buat kesimpulan pada pandangan kita, tentu sekali lah kita kena melihat kepada apa disebut sebagai literature review. Kita kena lihat apa orang ni kata, apa orang tu kata, apa metodologi yang dia buat dan sebagainya. Kemudian barulah kita menyatakan pandangan kita. Contoh, kalau kita kata ijtihad itu bentuk begitu. Kalau kita terus tulis pandangan saya begini tanpa kita merujuk kepada perbahasan-perbahasan orang-orang yang terdahulu, literature review tak ada, maka tuan-tuan boleh tolak lah kalau penulisan macam tu kan. Okey, itu contoh. Tambah pula kalau kita kata ijtihad ni ada disiplin dia kan. Maka antara salah satu disiplin kepada ijtihad ini adalah ilmu untuk dia berijtihad itu. Maka di sinilah disebut bahawa kalau sekiranya seorang itu disebut ni menentukan arah kiblat tidak sah jika tidak menggunakan dalil-dalil petunjuk arah kiblat. Jadi ketika itu dia kena tahulah apa yang disebut sebagai dalil-dalil petunjuk arah kiblat tu. Dan kalau dia dah tahu, macam mana nak guna? Jadi kalau setakat tahu saja mungkin tak selesai lagi. Dia kata tahu kata boleh guna kompas, tapi macam mana nak gunakan kompas tu? Macam mana nak gunakan kompas? Dia beli kompas, dia download kompas, ada dalam phone dan sebagainya, maka digunakan bagi mencari arah kiblat. Tiba-tiba kiblat yang disembok tu tak sama dengan kiblat di masjid rumah dia. Maka dia katakan bahawa masjid rumah dia tu salah arah kiblat. Jadi kemungkinan di situ oleh kerana dia tidak mahir menggunakan kompas contohnya, maka ketika itu ada beberapa kesalahan. Jadi orang tersebut dia kena tahu. Baik, disebut dalam kitab Sabilul Muhtadin, ijtihad paling lemah berdasarkan arah angin yang berubah-ubah dan ijtihad paling kuat merujuk kepada bintang qutbi. Maknanya ketika mana kita nak mencari dalil-dalil arah kiblat ataupun petunjuk-petunjuk lah kita katakan, petunjuk-petunjuk arah kiblat ni, maka kita boleh menggunakan beberapa kaedah, beberapa petunjuk berdasarkan kepada kemampuan, keadaan, situasi kita. Tentu sekali kita kena guna yang paling kuat dulu. Contoh disebut sini yang paling kuat dalam kitab-kitab fiqh disebut bahawa bintang qutbi. Bintang qutbi ni insyaAllah kita akan bahas nanti. Bintang qutbi ni apa? Itu bintang utara. Bintang utara. Dan ijtihad yang paling lemah arah angin. Maknanya arah angin pun kita boleh tentukan dengan tiupan angin ini, tiupan daripada angin barat daya, angin timur laut dan sebagainya. Maka orang-orang yang mahir membaca angin ini, terutama orang yang pergi mahir untuk pergi ke laut dan sebagainya lah, dan dia boleh tahu ini angin timur laut, angin barat daya dan sebagainya. Maka ketika itu bila dia tahu arah, maka ketika itu dia boleh menentukan arah kiblat. Itu sebagai contohnya. Baik tuan-tuan, jadi kalau sekiranya tak ada, dia tak nampak Kaabah, tak ada mihrab mu'tamad, tak ada orang yang boleh memberitahu dia tentang arah kiblat, maka ketika itulah barulah dia berijtihad. Dia berijtihad. Baik tuan-tuan, insya-Allah. Okey, yang ni saya kata tadi ni patah balik dekat belakang ni kan. Dalam buku kita ni halaman 90,
ada saya masukkan, saya letakkan tuan-tuan Rajah Al-Ashraf. Siapa yang ada buku boleh rujuklah kepada buku kita ni tuan-tuan. Ya. Dalam Rajah ini, sebelum saya pergi pada slide ni pun ada tu Al-Ashraf Diagram of the Compass and Qibla copy in Yaman tahun 1293. Kalau tuan-tuan yang ada buku mungkin nampak besar sikit lah, yang tengok dalam presentation ni mungkin nampak kecil sikit. Kalau tuan-tuan dapat lihat dalam gambar Rajah ni, dilihat dia punya pecahan sudut ini, dia bahagi daripada kepada 5 darjah, 5 tapi ditulis dalam nilai ataupun angka jumali. Dia tulis dalam angka jumali dekat situ. 5, 10, 15, 20 tu kan. Bermula daripada utara tu. Tapi dia pecah tak sampai 360 darjah. Dia buat 90, 90, 90, 90. Dan ada beberapa perkara yang menarik kerana tuan-tuan dapat lihat dalam gambar Rajah ni disebut sebagai qiblah dekat sebelah shimal kan, dekat sebelah utara tu ada tulisan qiblah. Cuma saya tak berapa dapat baca tuan-tuan yang selepas daripada perkataan qiblah itu. Kalau tuan-tuan yang mungkin dapat baca, tuan-tuan boleh tulis dekat ruangan komen apa ditulis tu. Cuma dekat tengah-tengah tu ada sebut muqabalah khatul masyriq wal maghrib. Ada garisan yang menghubungkan antara timur dan juga barat, dan muqabalah khat nisfun nahar. Apa yang disebut sebagai garisan yang memisahkan ataupun garisan tengah hari, iaitu garisan antara utara dan juga garisan selatan. Menarik. Cuma bila disebut qiblah ini, dia sebut kiblat daripada Yaman ini, kalau kita lihat dia letak di sebelah utara. Betul lah, kalau kita pergi belah Yaman, kedudukan Mekah itu di sebelah utara Yaman. Jadi kedudukan Kaabah itu terletak di sebelah utara Yaman. Jadi ini sebahagian satu contoh lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dapat lihat, ini semuanya saya kutip daripada internet ni. Bukannya saya ada koleksi sendiri ni. Cuma nak tunjukkan di sini bagaimana para ulama ataupun para ilmuwan kita berusaha untuk menyelesaikan tentang isu kiblat ini dengan menyusun jadual-jadual rajah-rajah, bukan jadual, dan juga beberapa peralatan macam yang tuan-tuan dapat lihat itu rajah berserta kompas. Itu kalau tuan-tuan cuba search lah dalam internet. Ini antara gambar bagaimana rajah itu dia ada kompas sekali. Dia ada kompas sekali, dan Ashraf diagram ni sebenarnya memang digunakan bersama kompas sebenarnya. Dan tuan-tuan boleh lukis rajah ni. Kalau biasa kompas yang kita beli tu kecil kan. Ini antara kami guna di Perak lah bila kita buat praktikal untuk mencari arah kiblat dengan peserta-peserta kursus. Kita bekalkan mereka kompas dan kita bekalkan mereka diagram macam ni dalam bentuk A4, size A4. Kita print dan kemudian dia letakkan kompas tu di atas kertas ni supaya jadi besar sikit. Kalau nak beli kompas size A4 tu, saya pun tak tahulah mana nak cari besar itu kan, dan harga pun mungkinlah mahal kan. Okey. Rajah berserta kompas. Dan ada juga kaedah tuan-tuan dalam yang Ibnu As-Safar, dalam yang paling kanan, yang paling besar tu, bagaimana kedudukan Kaabah itu dibuat satu rajah, bagaimana negara-negara Islam yang lain berada di sebelah mana. Kalau sekiranya kita ni kan, kalau kita ni menghadap ke sebelah Hajarul Aswad, maknanya kita menghadap ke sebelah barat laut. Kalau dalam konteks kita di Malaysia ni, kita menghadap ke sebelah barat laut. Dan kalau kita menghadap daripada Kaabah itu, saya pun kena rujuk balik. Kita menghadap ke sebelah tenggara, tenggara Kaabah itu. Baik. Yang kalau kita ikutkan, menghadap kita ni berhadap ke sebelah rukun Hajarul Aswad itu. Okey, baik. Dan kalau kita lihat di sebelah bawah tu pula, rajah kiblat itu berdasarkan kedudukan bintang-bintang. Yang ni menarik ni tuan-tuan. Cuma saya cuba agak baca rajah tu, tapi rajah tu tulisannya agak kabur, dan tulisannya pun saya tak boleh nak baca. Saya copy paste letak gitulah. Maknanya ini antara
bagaimana para ilmuwan kita berusaha untuk menyediakan pedoman bagi orang-orang yang berada di luar daripada Mekah untuk mencari kiblat. Dan antara lainnya juga yang paling menarik adalah rajah kiblat berdasarkan kepada beza koordinat. Ini yang ada Profesor Mada Cikgu Bahar dan juga Fadil Tuan Guru kita Ustaz Nafiah ajar, iaitu kaedah penentuan arah kiblat disebut kaedah Al-Battani. Mencari beza di antara tul dengan let long, nak sebut let long tadi tu, tul dengan ardu balad, dia let long satu lokasi dengan kawasan Mekah ataupun let long Mekah, maka kita akan dapat nilai arah kiblat itu. Baik, tu sebagai satu perkongsian tuan-tuan insya-Allah. Baik, okey, dari sudut asas kepada mencari arah kiblat ini, dan inilah sebenarnya benda yang kita kena faham tapi saya rasa yang mungkin tuan-tuan yang ikut kuliah kita pada malam ni semua faham dah semua ni kan. Okey, ala kuliah nak sebutkan bahawa kedudukan kita berbanding dengan Mekah ini, kita kena align ataupun kita kena selarikan kedudukan kita dengan Kaabah itu berdasarkan kepada kedudukan kita berada di mana. Tentu sekali lah tuan-tuan, kalau kita berada di sebelah Malaysia ni, kita berada di sebelah timur ataupun berada di sebelah tenggara Kaabah ataupun tenggara Mekah, maka kita hadap ke sebelah barat laut contoh kan. Kalau kita berada contohnya macam ni, ini biasa presentation ni saya buat untuk pelajar-pelajar sekolah. Saya suruh dia pergi ke depan, tunjuk arah kiblat dia kan. Kenapa? Kerana kadang-kadang kita ni bila sebut arah kiblat, kita ngadap ke arah barat. Kadang-kadang tuan-tuan kalau kita pergi ke Mesir ataupun dalam gambar ni tuan-tuan pergi ke sebelah South Africa, Mozambik, tuan-tuan pergi ke Zimbabwe contohnya kan. Kalau kita menghadap ke sebelah barat, mana kita tu tuan-tuan? Kita menghadap Amerika Syarikat tu. Kalau kita duduk di sebelah South Africa tu kan, kita menghadap ke barat laut tu. Sebenarnya arah kiblat kita atas tu, di sebelah utara sana. Di sebelah timur laut tu. Itu arah kiblat kita. Ataupun kalau tuan-tuan ada dekat Spain, tuan-tuan pergi tengok bola contohnya, nak semayang menghadap mana tuan-tuan kena menghadap ke sebelah timur, kena menghadap sebelah tenggara. Itu sebagai satu contoh. Jadi nak mengetahui arah kiblat, kita kena tahu dulu kedudukan kita berbanding dengan kedudukan Mekah, baru kita boleh tentukan arah kiblat. Jadi sebab itu tuan-tuan, antara perkara yang saya pernah terbaca, kenapa ulama-ulama ilmu Islam berusaha untuk melukis peta. Kan dalam kita biasa tengok peta pertama yang pernah dihasilkan adalah oleh seorang cendekiawan Islam namanya Al-Idrisi. Bukan Nabi Idris Al-Idrisi. Dan tujuan peta itu antaranya adalah untuk menjadi petunjuk bagaimana orang Islam nak mencari arah kiblat. Masya Allah kan. Okey, baik. Jadi itu konsep asas yang kita kena tahu. Baik. Jadi untuk mencari arah kiblat, yang pertama tuan-tuan dalam halaman 91 ni, tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok, adalah dengan menggunakan buruj ataupun bintang. Baik. Kita lihat dalam surah Al-An'am ayat 97, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Dan dialah yang telah menjadikan kepada kamu an-nujum, iaitu bintang, litahtadu biha, untuk menjadi petunjuk dengannya, fi zulumat, pada gelap. Maknanya kalau kita lihat di sini, menariknya dan juga indahnya ayat ini, dikatakan bahawa an-nujum itu litahtadu biha fi zulumat, untuk menjadi petunjuk pada malam hari, pada gelap, pada suasana gelap. Kerana pada hari siang tuan-tuan, bintang ini tidak kelihatan kerana dia tenggelam dengan cahaya matahari yang lebih terang.
barri wal bahr, sama ada kita berada di daratan ataupun berada di lautan. Qad fassalnal ayati liqaumi ya'lamun. Dan sesungguhnya, bagaimana Allah Ta'ala sebutkan, sesungguhnya fassalnal ayat, Allah Ta'ala telah mendetailkan ataupun menjelaskan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala itu liqaumi ya'lamun, kepada orang yang mengetahui. Sebenarnya ayat ini pun menarik untuk kita bahas secara panjang lebar. Maknanya setiap kali Allah Ta'ala sebutkan tentang alam ni tuan-tuan, tentang kauniyah ni, maka akan diakhiri dengan perkataan ya'lamun, ya'qilun. Nak mengatakan bahawa untuk kita ambil ibrah, pengajaran daripada apa yang ada dalam alam ini, tak boleh tidak kena ada akal, kena fikir, kena ada ilmu, apa disebut sebagai albab, ulu albab dan sebagainya. Jadi ini antara salah satu petunjuk dalam Quran Allah Ta'ala beritahu kepada kita. Baik, nak katakan di sini bahawa Allah Ta'ala jadikan an-nujum, bintang itu, untuk kita boleh mencari petunjuk arah. Baik, dan antara buruj yang dijadikan panduan arah kiblat ialah tuan-tuan, antaranya adalah buruj al-babadur ataupun disebut sebagai belantik. Dalam buku ni tuan-tuan mungkin ada salah eja, tulis belatik tuan-tuan, belantik, tuan-tuan letak huruf N kat situ, ataupun dalam bahasa Inggeris disebut sebagai Orion, Orion. Baik, dan saya sebutkan terus dalam slide ini, ada juga saya masukkan terus bintang Qutbi, ataupun disebut sebagai Polaris lah dalam bahasa Inggeris, ataupun selalu kalau kita cari dalam internet tu sebut pasal bintang Polaris tu lebih popular lah. Okey, baik. Kita pergi dulu kepada buruj Orion ataupun belantik. Di mana buruj ini dapat memberikan panduan terus untuk mendapatkan arah kiblat yang dapat kita rujuk dengan 3 bintang berderet. Kalau Orion itu tuan-tuan, Orion itu dia macam kita kata, sekejap tuan-tuan, saya pergi kat presentation tu. Okey, tengok kat sini. Kalau kata Orion itu, dia kan bentuknya tu macam orang yang memegang perisai dan juga memegang pemukul melantik itu, dan digambarkan bahawa orang tu, kalau kita tengok burus Orion ni dalam lukisan versi yang kita lihat hari ni, kebanyakan dalam versi barat lah, dilihat bahawa bagaimana dia macam pakai orang Rom tu kan, pakai macam baju sekali dengan macam kita kata mini skirt tu lah kan. Dekat pinggangnya tu dia ada 3 bintang yang disebut sebagai An-Nita, An-Nilam dan juga Al-Mintaka. An-Nita, An-Nilam dan juga Al-Mintaka. Maka 3 bintang ini adalah merujuk kepada kedudukan kiblat. Kedudukan kiblat dia direct terus kita dapat arah kiblat dengan merujuk kepada 3 bintang ini. Dan dalam buku ni tuan-tuan, ada juga saya cuba highlightkan juga bagaimana lukisan Orion ini dalam versi yang pernah dikatakan dilukis oleh seorang ilmu Islam namanya As-Sufi dalam kitab Suwar Al-Kawakib Ats-Tsabitah. Ini antara ulama ataupun ilmu Islam yang pernah mengkatalogkan bintang-bintang, dalam satu kitab namanya Kitab Suwar Al-Kawakib Ats-Tsabitah. Ini juga seorang cendekiawan Islam yang sangat menarik tuan-tuan. Tuan-tuan boleh cari dalam internet, cari tentang siapa yang disebut sebagai As-Sufi ataupun orang putih sebut Az-Zufi. Sangat menarik tuan-tuan tulisan buku dalam Kitab Suwar Al-Kawakib ini, kerana dikatakan bahawa beliaulah yang orang yang pertama yang mengenal pasti tentang kedudukan kita punya dekat kita punya galaksi ni, apa nama saya, Andromeda Galaxy. Kalau hari ni kita sebut sebagai Andromeda Galaxy, tapi ketika itu beliau telah melukis ataupun menyebutkan Andromeda Galaxy itu dengan satu sebutan, minta maaf tuan-tuan saya terlupa, pernah dibincangkan ketika mana satu seminar di Oman ketika itu. Dia mengatakan bahawa Az-Zufi adalah orang pertama menamakan Andromeda Galaxy tersebut. Sepatutnya bukan Andromeda Galaxy lah namanya. Okey, tak apa itu tuan-tuan. Yang mana buruj ini tuan-tuan mudah untuk kita kenal. Ini gambar yang ada saya kongsikan.
kalau tuan-tuan dapat lihat gambar buruj Orion ataupun berlantik itu, kalau tanpa ada, kalau kita lukis tu kan, kalau tak ada lukisan-lukisan tu, macam itulah bentuknya, lebih kurang macam itulah bentuknya lebih kurang. Cuma tuan-tuan, buruj Orion ni, dia ni bukanlah dia, okey, baik, sebelum tu kalau kita nak gunakan buruj Orion ni, sebaiknya bila dia berada di atas kepala. Maksudnya dia berada di zenith, di atas kepala kita. Dia berada di atas kepala kita. Supaya apa? Supaya arah 3 bintang berderet tu, Anita, Anil dan juga Mintaka itu, dia kita dapat align dengan mudah, dengan senang. Kalau dia baru nak terbit ataupun dia nak terbenam, mungkin kita confuse sikit lah, macam kita letak tanda arah kiblat, kita letak dekat shilling atas kepala kita, ataupun kita letak di dinding. Letak kat dinding. Kalau letak dinding depan tu, dia jadi confuse, ataupun dinding belakang kita jadi confuse sikit kan. Ke mana arah kiblat sebenarnya ni? Sebab tu macam kami buat penanda arah kiblat, kami tak letakkan penanda arah kiblat tu, ataupun tuan-tuan nak letak penanda kiblat, jangan letak dekat dinding, letak dekat atas shilling, atas. Jadi mudah kita tengok, dongak atas tu, nampak dia punya arah kiblat tu, senang. Jadi nak tunggu bila sebenarnya, ni tuan-tuan, kami masukkan sikit dia punya jadual ini dalam halaman 93. Waktu-waktu di mana buruj Orion ni berada di tengah langit. Maknanya tuan-tuan, kalau kita tengok di sini, ada juga waktu-waktunya itu, buruj Orion ni tak ada dekat tak ada di langit. Maksudnya tak ada di langit bukan dia hilang, dia tak ada, cuma dia ada tapi dia terbit pada waktu siang. Jadi bila dah terbit waktu siang tuan-tuan, ataupun dia terbitnya waktu maghrib ataupun dekat-dekat waktu subuh, jadi waktu tu dia nak susah untuk kita nak menentukan arah kiblat ketika waktu tu. Tapi ala kulli hal tuan-tuan, dalam bulan Januari, Februari, Mac, Oktober, November, Disember tuan-tuan, di sini kita dapat menentukan arah-arah kiblat kita. Kalau kita berpandukan kepada waktu ini jadual ni tuan-tuan, yang saya kongsikan secara kasar sajalah. Kalau nak detail, tuan-tuan kena tengok balik dia punya kata apa, tambah tuan-tuan hari ni ada apps masing-masing ada star chart dan sebagainya. Maka ketika itu tuan-tuan boleh tengok di mana kedudukan Orion tu. Okey. Tuan Zahari kata line putus-putus. Abang Samsul kita kata okey. Okey kot ni. Ada putus lagi tuan-tuan? Okey, moga-moga insya-Allah okey kot Okey, baik. Saya teruskan baik. Dan tuan-tuan, kalau kita lihat buruj Orion ni, kita nak 3 bintang berderet ni, kita nak tentukan arah kiblat. Tentu sekali lah bagi kita di Nusantara aje. Pasal kedudukan 3 bintang berderet ni daripada Nusantara ni merujuk kepada barat laut. Jadi kalau kita duduk di Zimbabwe tadi tu, kalau kita nak menentukan kedudukan arah kiblat kita berdasarkan kepada buruj Orion, 3 bintang berderet ni tak valid lah. Maksudnya tak valid, dia tak boleh, dia kena guna bintang lain. Nak guna bintang apa? Kita guna bintang Qutbi. Bintang Qutbi. Tapi South Africa tak boleh nampak bintang Qutbi. Tak apalah tuan-tuan Okey, tak apa. Bintang Qutbi ataupun Polaris. Satu lagi bintang dekat sebelah tu. Tuan-tuan boleh nampak kan? Bintang. Okey, bintang Polaris ini tuan-tuan merupakan bintang yang berada dalam buruj apa disebut sebagai Ad-Dubr Sughra ataupun Ad-Dubr Asghar, ataupun kita sebut Ursa Minor. Dia Ursa ni dia merujuk kepada beruang, bear, macam teddy bear itulah, beruang. Beruang, binatang beruang, bukan orang, beruang. Ursa Minor dan Ursa Major, yang ada yang besar, ada yang kecil. Cuma bintang Polaris ni dia duduk dekat Ursa Minor ataupun Ad-Dubr Asghar, ataupun beruang kecil. Cuma dalam saya rujuk kepada seorang pengkaji kita yang sangat prolifik lah berkaitan dengan ilmu-ilmu buruj bintang-bintang ini, iaitu Cik Tini.
dia maklumkan bahawa antara benda menarik yang dalam kita Nusantara ni, kita di Nusantara ni kita tak sebut sebagai buruj adubus asghar ataupun usaha minor itu sebagai beruang kecil, kita sebut sebagai biduk. Dan biduk cuma ada yang menyebut sebagai biduk kecil ataupun ada yang menyebut sebagai biduk besar, tapi secara umumnya bila kita sebut sebagai buruj buruj biduk. Kerana buruj biduk tu, kalau tuan-tuan dapat lihat dalam gambar yang saya kongsikan, dia dalam gambar ni, dalam slide ni, di dalam buku ni tak ada lah pula tuan-tuan boleh lukis sendiri lah kot ataupun print daripada internet tuan-tuan, tampaikan dalam buku ni. Dia merujuk kepada yang 4 segi tu, dalam bentuknya tu seperti biduk. Biduk ni kita kata macam perahu panjang tu lah, kan kita kata ada pepatah Melayu biduk, apa nama saya pun dah lupa dah. Ada satu pepatah Melayu tu nak sebut biduk lalu Allah SWT, dah lupa dah. Tak apalah, nanti insyaAllah tuan. Maknanya biduk ni dia macam perahu kecil panjang. Jadi biduk tu merujuk kepada kedudukan, kalau saya boleh gerak-gerakkan sikit tuan, ni biduk ni. Dia merujuk kepada sini, biduk ni. Biduk. Yang dia kata arah kiblat tadi yang ini tuan. Ni bintang Anita, Anilam dan juga Mintaka. Ni tiga bintang ni. Okey. Cuma saya lupa tadi, buruj berlantik ni kalau nak tahu yang mana, kalau kata Peramli kan, yang mana ujung, yang mana pangkalnya, maka tuan-tuan tengok dekat pangkal tu ada satu bintang dekat belakang ni. Maka ini adalah sebelah pangkal, ini ujung. Yang ujung ni menunjuk kepada kiblat. Yang buruj biduk ni tuan-tuan, yang dikata ini biduk. Dan polaris mana? Sini. Dalam gambar ni tuan-tuan, ini polaris, biduk ni mana? Ni ada 1, 2, 3, 4 ni, kalau tuan-tuan dapat lihat lah. Okey, baik mana tadi kita? Yang mana kedudukan bintang polaris ini ataupun bintang kutubi ini merujuk kepada utara. Jadi dah dapat utara tuan-tuan, maka kita pun bolehlah menentukan arah-arah lain seterusnya. Dah dapat utara, dapat selatan, dapat timur, dapat barat, dan kemudian kita tentulah arah kiblat kita mana. Kalau arah kiblat kita ke selatan, gunalah selatan. Kalau kiblat kita menghadap ke arah timur, timur lah. Kalau barat, barat lah. Itu tujuannya. Maknanya kalau kita berdasarkan kepada buruj ataupun bintang kutubi ni, dia tak dapatlah direct kepada arah kiblat, tapi dia jadi petunjuk daripada arah utara. Kita kena kiaskan pula untuk mencari arah kiblat. Cuma tuan-tuan, tinggi bintang kutubi ni sebenarnya dia merujuk kepada latitude sebuah negara. Di sebelah utara tu utamanya. Okey, tak apa, nanti saya cerita sikit. Kita ada masa berapa minit lagi, tak apa. Maknanya kalau kita lihat dalam contohnya tuan-tuan, dalam buku ni disebut bahawa Qahirah, bagi tuan-tuan yang ada di Qahirah Mesir, latitude Qahirah itu 30 darjah, bermakna tinggi bintang polaris ni pun 30 darjah. Dia gitu. Kalau orang dekat Ipoh ni tuan-tuan, ataupun tuan-tuan yang dekat Seremban, dia punya kedudukan bintang polaris ni tinggi mana? Tengok latitude kita. Maknanya kalau latitude kita tu 4 darjah lah tinggi dia. Kalau 3 lah. Sebab itu tuan-tuan, walaupun bintang kutubi ni disebut sebagai dalil yang paling kuat, tetapi dalam konteks kita di Malaysia tak berapa praktikal kerana dia rendah. Kalau kita duduk tengah-tengah bandar, tengah-tengah pekan tuan-tuan, hampir mustahil nak nampak bintang kutubi ni kerana dia rendah, ditutupi oleh bukit bukau ataupun bangunan-bangunan di sekeliling kita. Bahkan tuan-tuan, dalam kitab Sabilul Muhtadin disebut yang perkara menarik dari sini, bahawa dia kata bahawa tidak kelihatan pada negara Khatulistiwa. Kalau negara itu tepat dekat garisan Khatulistiwa tu, maka memang tak boleh nampak lah. Pasal apa? Kosong darjah. Dia duduk dekat ufuk, jadi tak nampak. Ataupun negeri-negeri yang berada di sebelah janub, sebelah selatan. Sebelah selatan. Contoh disebut macam Banjarmasin. Banjarmasin ni tuan-tuan di sebelah di sebelah selatan Kalimantan tu, lebih kurang 3 darjah selatan.
kita ni 3 ataupun 4 ataupun darjah utara, maka kita boleh nampak lagi. Bagi negara-negara yang di sebelah hemisfera selatan, termasuklah South Africa tadi, maka tak boleh nampak tuan-tuan bintang Kutubi ni. Kerana apa? Kerana dia duduk di bawah ufuk. Tetapi kalau kita berada di sebelah utara, kita akan dapat lihat dengan jelas. Okey, baik. Jadi bila dah dapat bintang Kutubi ini, maka ketika itu bolehlah kita mencari bintang ataupun arah yang lain. Cuma tuan-tuan dalam kitab Sabilul Muhtadin, untuk akhirnya tuan-tuan, saya nak kongsikan juga sedikit bagaimana disebut bahawa dalam kitab Sabilul Muhtadin dia kata kita ni bila nak tentukan kiblat berpandukan kepada bintang Kutubi ni, kena lihat kita ada dekat mana. Ini bagusnya buku Sabilul Muhtadin ni, kitab Sabilul Muhtadin ni tuan-tuan. Menarik. Kenapa? Contoh dia kata, kalau kita berada di Mesir, kita nak gunakan bintang Polaris ataupun bintang Kutubi ni, nak cari arah kiblat, guna dia macam mana? Kita letakkan, kita align kan, perkataan align, kita selarikan bintang Kutubi itu supaya duduk di sebelah belakang telinga kiri. Telinga kita ni belah kiri, so kita letak, maknanya kita membelakangi bintang Kutubi itu, maka itulah kita sedang menghadap kiblat. Kita letak bintang Kutubi ini di sebelah telinga kiri, sebelah belakang, maka ketika itu kita sedang menghadap ke sebelah Kaabah, menghadap kiblat. Kalau orang Yaman berada depan di lambung kiri, maknanya kita depan kita di sebelah kiri kita ni, lambung kiri. Kalau kita di negara Iraq, belakang telinga kanan pula. Tadi telinga kiri, Mesir. Ini telinga kanan pula, telinga kanan. Kalau kita berada di Syam, pastikan bahawa bintang Polaris ini betul-betul ada belakang kita. Senang. Duduk Syam senang. Dalam kitab lain pula tuan-tuan, kitab Siratul Mustaqim. Siratul Mustaqim tuan-tuan, kitab yang dalam kitab Sabilul Muhtadin, tapi yang ada dekat tepi tu. Yang dekat tepi tu kan. Okey. Dia kata apa? Yang dikarang oleh Syekh Nuruddin Al-Jilani. Disebut bahawa kalau kita berada di sebelah tanah Melayu kita ni, maka jadikan bintang Kutubi ini dekat lambung kanan depan. Maknanya kita menghadap bintang Kutubi, ni bintang Kutubi, duduk bagi sebelah kanan kita ni, belah rusuk kita ni menghadap ke arah bintang Kutubi itu, maka arah ketika itu kita sedang menghadap ke arah kiblat. Itu petua ataupun kaedah yang mudah, praktikal, yang telah disusun oleh para alim ulama kita bagaimana nak menentukan arah kiblat. Masya-Allah tuan-tuan. Baik, kita dah terlajak 2 minit. Saya nak masuk dalam istiwa azam ni. Istiwa azam ni panjang sikit perbincangannya tuan-tuan. Banyak benar data-data ni, dalam gambar-gambarnya pun banyak ni kan. Dan ada kaedah Jadi saya ingat kita berhenti setakat ini saja dulu, insya-Allah. Kita berhenti pada halaman 94. Sikit lagi tuan-tuan ya, sikit lagi pada halaman 94 itu, penggunaan burus untuk menentukan arah kiblat ini tidaklah terhad pada 2 burus ini saja. Tidaklah terhad kepada 2 burus ini saja, malah boleh pada burus-burus lain. Boleh pada burus-burus lain, macam burus Scorpio, ataupun yang selalu kita rujuk kepada sebelah selatan, burus pari. Burus pari ataupun dalam bahasa Inggeris sebagai Southern Crook, salib selatan, kita tak sebut salib selatan, kita sebut sebagai burus pari, ataupun bintang Scorpio, ataupun mana-manalah burus-burus yang kita boleh kenal pasti kedudukannya itu. Dengan berpandukan kepada kedudukannya itu, maka kita pun mencarilah kedudukan arah barat, ataupun lebih tepat barat laut, maka di situlah arah kiblat kita. Okey, terima kasih kepada Puan Salma Izzati, biduk lalu kiambang bertaut. Itulah tuan-tuan, mengaku orang Melayu tapi itulah pantun ataupun peribahasa Melayu pun selalu terlupa. Biduk lalu kiambang bertaut. Masya-Allah, indah ni kan. Bila biduk tu lalu, perahu tu lalu tu kan. Lalu tuan-tuan, bila dah lalu tu, maka kiambang dalam air tu, lepas kita lalu tu dia bertaut balik. Dia bertaut balik. Itu. Terima kasih banyak Puan Salma atas ingatan. Biduk ni nak beritahu bahawa apa saja berlaku dalam masyarakat kita ni tuan-tuan, pecah belah macam mana pun, bila biduk lalu tuan-tuan, dia pecah, dia bagi laluan.
Tapi bila dah lepas biduk tu lalu, kiambang tu bertaut balik. Masya-Allah. Indahnya tuan-tuan bahasa orang Melayu kita. Baiklah, itu bab lain lah ceritanya. Tapi nak sebut bahawa biduk, burus biduk tu adalah burus ataupun kita namakan gambaran itu adalah seperti perahu. Biduk lalu. Maknanya kalau kita naik kapal, perahu tu, itu dia sebut sebagai biduk. Biduk. Okey, masih tuan-tuan. Yang saya sebutkan tadi bahawa kita boleh guna burus bintang lain juga untuk kita menentukan arah kiblat. Yang pentingnya kita tahu dia punya alignment, kedudukannya itu untuk kita kiaskan ke pula pada mencari arah kiblat. InsyaAllah tuan-tuan, nanti kita akan sambung pada perbahasan istiwa azam pada istiwa azam. Terima kasih tuan-tuan pada tuan-tuan yang mengikuti program kita daripada awal hingga akhirnya. Malam-malam begini dalam keadaan kita telah diumumkan akan mengalami ataupun berdepan dengan situasi yang agak getir dengan pandemik COVID-19 yang semakin hari semakin banyak jumlahnya, dan pemerintah kita pun telah mengumumkan lockdown ataupun perintah berkurung yang akan diadakan pada bulan Jun ni. Moga-moga tuan-tuan kita doalah moga-moga Allah Subhanahu Taala mengangkat kembali pandemik COVID-19 ini daripada kita, dan Allah Ta'ala melindungi kita daripada menghidapi ataupun terjangkit dengan penyakit-penyakit ini. Dan kepada tuan-tuan yang mungkin telah pun diuji oleh Allah Ta'ala untuk merasai terjangkit dengan COVID-19 ini, kami doakan moga-moga Allah Ta'ala berikan pahala yang banyak kepada tuan-tuan atas kesabaran tuan-tuan berhadapan dengan situasi bukan saja sakit tetapi juga situasi sukar ketika menjadi kuarantin, terpaksa meninggalkan isteri, anak, suami dan sebagainya. Moga-moga Allah Ta'ala memudahkan urusan tuan-tuan sekalian, dan moga-moga insya-Allah tuan-tuan Allah Ta'ala berikan kesihatan kepada kita, keafiatan kepada kita, keselamatan kepada kita dunia dan akhirat. Kerana kepada sahabat-sahabat saya yang mengikuti program kita daripada awal hingga akhirnya, daripada kawan-kawan daripada Jabatan Mufti Ustaz Khairul, ada daripada Balai Celak Selangor, Tuan Haji Hazari, terima kasih banyak. Pada Ustaz Azizi, semoga insya-Allah cepat sihat insya-Allah. Tuan Haji Zahari, dan siapa lagi, Sambal Hitam. Moga-moga Sambal Hitam akan lebih cemerlang dan terbilang dalam meningkatkan jualannya insya-Allah dalam musim pandemik COVID-19 ni, dan musim PKP ni insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas banyak kesalahan. Aku liqali hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.